Sebenarnya macam mana rakyat patut terima permohonan maaf Najib ni? Ya, sepanjang minggu yang lalu kita pun tahu tentang permohonan maaf yang kenyataan Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak, bekas Perdana Menteri kita, berkaitan dengan skandal isu 1MDB, SRC dan sebagainya. Pertama, yang buat permohonan maaf tu bukan Najib Razak lagi. Ya, tapi kenyataan tu dibacakan oleh anak pada Datuk Seri Najib Razak. Yang tu yang pertama. Kedua, saya nak minta rakyat Malaysia untuk faham betul-betul, dalami betul-betul apa yang dibacakan dan dinyatakan, yang dikatakan luahan perasaan oleh Najib Razak. Dia kata dia mengalami satu luka yang dalam kerana skandal ini berlaku semasa di bawah pengawasan dia jadi Menteri Kewangan, dia masa tu Perdana Menteri. Tapi permohonan maaf tu, dia pada masa yang sama, dia kata dalang tu orang lain. Dia kata dalang tu sebenarnya adalah Jolo, dalangnya Petro Saudi, dan dia put the blame jugalah on two of them. Dan pada masa yang sama, dia juga kata dia sepatutnya ikut advice yang diberikan dan sebagainya. But this is not the same Najib Razak yang pada tahun 2014-2015 masa skandal ini betul-betul meletup. Tindakan-tindakan yang dibuat oleh Najib Razak pada waktu dan ketika itu, masa dia PM, masa dia Menteri Kewangan, kita semua ingat Peguam Negara digantikan. Kita semua ingat jawatan kuasa petugas khas yang nak siasat skandal 1MDB ni disbanded. Kita semua ingat pengkritik-pengkritik masa tu pun ada yang tahan polis. Kita pun masih ingat semua perkara-perkara ni. Dan yang paling penting sekali, rakyat Malaysia kena ingat, setiap kali belanjawan selepas tahun 2018 sehingga sekarang masih lagi menanggung hutang, membayar balik hutang 1MDB atau hutang yang berkaitan dengan skandal 1MDB tersebut. Faedah saja berapa ratus juta yang ditanggung oleh rakyat. So untuk dia kata dia terkesan luka dalam, ya kita tahu mulia memohon maaf dan lebih mulia orang yang memaafkan orang yang mohon maaf tu. Tapi saya rasa permohonan maaf tu tak mencukupi dah. It is 9 years too late. Dia patut sekarang ni apa yang dia buat. Dia patut selongkar, dia patut dedah. Siapa lagi yang duk cover up 1MDB skandal ni? Selama ni, bekas Peguam Negara, mereka-mereka yang dalam kerajaan pada waktu ketika itu, mereka-mereka yang duduk dalam kabinet untuk meluluskan sekali program-program yang dijalankan di bawah 1MDB tersebut. Itulah sepatutnya Najib Razak satu persatu namakan. Supaya kalau dia kata dia bukan seorang saja yang jadi dalang atau orang lain jadi dalang, dia orang ni pun cover up, komplisit ni, bersubahat ni untuk memastikan bahawa skandal itu ditutup dengan jayanya dulu sebelum Pakatan Harapan 1.0 ambil alih kerajaan 2018 dan terbuka dan terbongkarlah semua skandal ni. 9 years too late lah. Sebab yang tanggung is not Najib Razak, hutang tu. Yang tanggung adalah rakyat. Kemudian kita lihat pelbagai komen lah. Of course ada yang negatif lah. Kita nampak banyak yang negatif, banyak yang tak setuju, permohonan maaf dan sebagainya. Tapi UMNO kata inilah membuktikan bahawa Najib Razak telah diperdaya. What is UMNO doing? UMNO sepatutnya must be in the forefront sebagai dalam kerajaan sekarang ni untuk menyatakan bahawa okay, if you are now memohon maaf, then bawa keluar nama mereka-mereka yang sebenarnya terlibat dalam menutup skandal tersebut. So akhirnya rakyat Malaysia sekarang terpinga-pinga lah. Kenapa terpinga-pinga bro? Why? Because dalam kerajaan Malaysia sekarang ini, kerajaan perpaduan ni, ada parti-parti yang dulu menang pilihan raya 2018 sebab lawan skandal tu pertama. Dan dalam kerajaan hari ini juga ada duduknya parti 30 kerusi UMNO, timbalan Perdana Menteri pula tu, yang sekarang menyatakan bahawa kesian kat Najib Razak sebab dia telah diperdaya. Sekali lagi lah isu yang sama timbul. Isu skandal 1MDB, isu mohon maaf Najib Razak ni pun membuktikan betapa hipokritnya kerajaan yang ada hari ini. Tak ada lagi seorang pun pemimpin kanan daripada DAP yang betul-betul kata no, we cannot say, tak boleh terima permohonan maaf daripada dia. Tapi bagaimana Perdana Menteri pula dengan begitu pantas menjawab maaf diterima? Dia kata maaf diterima atau terima baik. Lepas tu PMO repair balik statement kata who is welcoming it saja, dia hanya menerima saja, tak semestinya dia terima sepenuhnya permohonan maaf tersebut. Balik kepada same issue lah. Isunya sama. Kalau dia masih boleh lagi lantik timbalan Perdana Menteri daripada UMNO, parti yang dilawan dulu, do you think he's not going to accept the apology? Yang lebih membengkak perasaan rakyat ni adalah kenapa permohonan maaf ini dibuat dalam lebih kurang seminggu selepas diusulkan dalam Belanjawan 2025. Anwar Ibrahim kata, kita mungkin nak kaji rangka buat undang-undang baru yang berkaitan dengan penahanan rumah. Immediately, orang pertama yang cross everyone sleep the whole of Malaysia, dan tak perlu menipu lah, kita semua tahu bahawa kemungkinan besar yang akan dapat privilege tahanan rumah ni tidak lain tidak bukan Najib Razak. So adakah ini merupakan satu softening of the ground, memudahkan penerimaan sekiranya selepas ini? I'm not saying 100%,
sekiranya selepas ini antara orang yang akan dapat privilege atau kelebihan daripada house arrest ni adalah Najib Razak. Dia macam pembinaan naratif untuk manufacturing consent lah. Dia seolah-olah macam membuat batu-batu asas supaya bila landing tu sampai, bila akhirnya dia diberi house arrest atau diberi kemudahan-kemudahan lega hukum tersebut, maka rakyat pun boleh kata, oh, kita terimalah. This is the biggest concern. Sebab are we going to send a wrong signal and message? Kalau engkau kaya, kalau engkau berkuasa, kalau engkau ahli politik yang berjaya, kalau engkau mempunyai dominasi yang penting dalam kerajaan untuk memastikan seorang itu jadi Perdana Menteri, adakah you akan dapat standard yang berbeza daripada orang lain? Sedangkan kita pun tahu, Menteri Dalam Negeri kata, oh, kita nak buat tahanan rumah ni lebih mementingkan ibu-ibu tunggal yang curi susu, curi Milo. Oh, sepatutnya tak boleh nak tahan dia orang penjara lama. Overcrowding of prison. Overcrowding of prison dah berlaku lama dah. Lama dah overcrowding of prison ni berlaku. Tapi, are we going to allow someone who has been labelled a national embarrassment, the biggest kleptocratic scandal in the world, yang membabitkan FBI, membabitkan pelbagai agensi lain seluruh dunia. Sampai sekarang kita tak tahu dalang utama di mana, di China ke, di Taiwan ke, di Amerika ke, di Malaysia ke, we don't know. Dan skandal ni terpampang di dada akhbar dan kaca televisyen seluruh dunia. Dan adakah kita nak just let it go, just like that? Balik kepada soalan asas saya tadi yang awal sekali, yang nanti rakyat kena fikir. Mereka-mereka yang berada dalam kerajaan, menteri-menteri yang berada dalam kerajaan sekarang ni, pada satu masa dan ketika dulu, berdiri di atas kempen pilihan raya, pentas kempen pilihan raya PRU yang ke-14, menjatuhkan Barisan Nasional dulu itu atas dasar skandal-skandal sebegini. Orang yang mereka tujukan, yang mereka lukis sebagai badut, yang mereka katakan merupakan pencuri, penyamun, penyangak terbesar di dunia ini, mereka sekarang silent, tak ada komen langsung berkaitan perkara tersebut. Ini yang paling merisaukan.